Reformasi! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Muhammad Azan, pimpinan keadilan, para yang hadir, rakan-rakan yang saya muliakan. Pertama saya nak minta kebenaran, boleh ke payung 10 tak? Kalau saudara kata tak boleh, saya tak payah ya. Saya ucap terima kasih kerana sudi hadir. Ini luar biasa Kota Terengganu ni, semangat luar biasa macam ini. Allah ya, luar biasa semangat. Maknanya ada suasana baru sekarang yang berlaku. Kursi pun kita tak bagi, air pun tak ada. Air ada di gerai-gerai itu, ada kita pakai minum. Tapi maknanya rakyat datang. Ini yang disebut fenomena baru, kebangkitan rakyat. Bila kita sebut merdeka rakyat ni, mana kena ubah. Yang kita nak tentukan ni masa depan kita. Siapa yang perintah ditentukan masa pendidikan, masa depan pelajaran, dasar ekonomi, sikap kita dalam soal media, soal hak kita, tanah kita, cukai kita. Ini masalah. Sebab itu kita sebut kebangkitan rakyat. Saya guna ungkapan kebangkitan rakyat yang sekarang dipakai oleh Pakatan Rakyat. Itu asalnya istilah yang digunakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku dia yang baru nama Taurah Sya'ab. Dia tak guna Ar-Rabi' Al-Arabi atau beristilah yang dikatakan Ar-Rabi' Al-Arabi ataupun Arab Spring. Dia sebut Ar-Rabi' Al-Arabi ataupun Arab Spring. Dia tak kata. Sebab ini bukan musim yang kita lihat di Mesir, di Tunisia dan Libya, sekarang dibangkit di Syria. Ini kata dia kebangkitan rakyat. Bukan soal parti, bukan soal tokoh, bukan soal ini Anwar ke, Tugu Hadi Awang ke, Lim Kisang, dah. Ini soal rakyat merasakan. Setelah 50 tahun, 60 tahun merdeka, dia nak tahu yang dia bagi mandat kepada kerajaan ni, wang yang diberikan itu dipegang dengan baik atau tidak, janji ditunaikan atau tidak, ya. Amanah dipikul dengan baik atau tidak. Ini yang kita katakan kebangkitan rakyat. Yang saya ajak sudah bincang ini, saya bukan nak buat cara UMNO. UMNO pun dulu kawan saya juga lah. Saya pemimpin UMNO juga dulu, kan. Saya bukan nak datang bila Datuk Najib datang, kita nak hina dia, buat poster macam budak-budak pemuda UMNO perkasa buat. Saya tak nak buat begitu, ya. Kita tak mau bila dia datang baling cat macam dia buat macam ni, baling batu. Itu cara apa? Itu cara manusia tak ada akhlak, tak ada adab. Jadi kalau saya nak guna peluang berucap, ya, dah ribu dah datang, saya takkan nak guna. Jangan nak harap saya nak dengar, saya nak caci atau fitnah orang. Saya nak gunakan, nak terangkan apa masalah dalam negara kita. Surah Azan sebut kita hutang. Hutang tak ada masalah. Kita hutang anak-anak mengaji, tak apa. Tapi hutang nak membazir, hutang nak buat stadium yang roboh, hutang nak pergi gelang, nak beli gelang dan cincin, itu bahaya umpamanya. Jadi hutang ini masa 60-an dulu, tahun 1960-an, masa Tun Razak Menteri Pembangunan Luar Bandar, dia pun hutang. Hutang buat apa? Buka Felda. Hutang buat pembangunan luar bandar. Sekarang ni hutang begitu banyak, 500 bilion lebih. Nasib rakyat berubah tak? Harga barang turun tidak? Ini kita kena tanya. Kalau tidak, kita kata siapa jadi pemimpin berhutang? Saya nak beritahu, saya Menteri Kewangan 8 tahun. Datuk Najib Menteri Kewangan baru 3 tahun. Saya 8 tahun Menteri Kewangan. Saya tak kata saya pandai sangat, sebab saya dengar juga pendapat Bank Negara, Unit Perancangan Ekonomi, Kementerian Kewangan,
Saya bukan pakar dalam semua bidang, tapi saya belajar. Satu yang saya rasa tak boleh buat, saya tak boleh ambil saham untuk Azizah. Saya tak boleh ambil kontrak untuk Nurul Izzah. Saya tak boleh pelihara lembu nak bagi anak saya kerja. Ini dia beza. Saya bukan nak marah wanita UMNO, tapi saya heran boleh cakap nak pertahankan. Bila kita tanya, hidup Melayu, Melayu mana? Melayu mana kamu hidup? Penternak lembu yang ada di Terengganu, berapa ringgit kamu dapat? Penternak kambing, berapa ringgit dapat? Kontrak besar kamu ambil, kontrak elektrik kamu ambil, AES kamu ambil, projek gula, beras kamu ambil. Kemudian lembu bukan nak bercakap juga. Berapa? 10 juta bukan, 100 juta bukan, 256 juta ringgit. Itu pun kalau datang ketua wanita, hidup Melayu, cium tangan dia juga. Nyampah aku tengok ya. Ini saudara, fitnah ini bila kita buat tuduhan tak ada bukti ya. Anwar sokong Israel. Mana? Bila yang saya pergi Israel? Bila yang saya tulis surat pada Perdana Menteri Israel? Bila saya jumpa pemimpin Israel? Tak pernah. Siapa yang tulis surat pada Perdana Menteri Israel? Dr. Mahathir. Siapa yang jumpa Perdana Menteri Israel? Dr. Mahathir, bukan Anwar Ibrahim. Ni budak-pemuda UMNO ni silap nama, bodoh ya. Ya, kalau saya jumpa, saya kena pertahan. Saya tak jumpa. Saya sama pemangku Perdana Menteri, Jemaah Perdana Menteri, tak pernah saya tulis surat atau jumpa mana-mana pimpinan Israel. Yang jumpa Dr. Mahathir, yang tulis surat Dr. Mahathir, yang jumpa lagi Menteri Luar Negeri. Kemudian ada sokong Soros. Tengok yang jumpa Soros, Dr. Mahathir. Kemudian Datuk Najib, itu pun setelah terbongkar cerita dia. Baru dia jumpa George Soros di New York. Tak keluar utusan Malaysia, tak keluar TV3, disorok. Kemudian bila terbuka, dia kata, bukan saya jumpa, dia jemput saya jumpa. Najib serupa lah, tahu tak? Kamu kena jemput, kamu jemput. Yang saya nak tanya, jumpa atau tidak? Kalau kamu jumpa, mengapa kamu fitnah orang lain buat kerjasama dengan Soros? Nak jadi pemimpin ni Najib, dengar abang kamu cakap ya. Nak jadi pemimpin ni kena berani. Kalau jumpa Soros, pertahan. Ya, saya jumpa Soros untuk bincang begini, bagi tahu begini. Jangan sorok-sorok. Nak jumpa Obama tak salah, bagi tahu apa? Ya, saya sokong soal kebebasan. Saya tak sokong sikap Amerika mengenai Palestin. Saya tak sokong penaklukan Amerika di Iraq. Itu saya. Hillary Clinton datang jumpa Najib, dia telefon saya. Apa saya kata? Saya kata saya tak setuju dasar luar soal Palestin. Saya setuju soal sokong kebebasan, demokrasi. Itu saya. 2 hari yang lalu, Menteri Luar Australia, Bob, telefon saya. Dia datang sini, undangan Menteri Luar, jumpa Perdana Menteri. Nak jumpa saya tak boleh, dia telefon. Dia main lah. Menteri Luar telefon saya. Dia telefon, saya terima kasih. Saya kata bagus, hubungan Malaysia dengan Australia ini harus perkuatkan. Tapi saya tegas soal apa? Saya kata tak boleh buat sokong kelang lainas yang tak jamin keselamatan rakyat. Saya cakap dengan siapa? Dengan Menteri Luar Australia. Sebab apa? Sebab saya dengar bantahan rakyat di bawah takut masalah persekitaran dan keselamatan mereka. Pemimpin dia kena berani. Saya kata umpamanya sekarang, siapa dapat, ada guru dan bekas guru yang ada di sini. Hari Selasa di Parlimen, saya bantah keputusan Kerajaan Barisan Nasional lulus hampir 6 bilion ringgit kepada YTL untuk IT, e-learning, pengkomputeran sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Diberi kuasa penuh termasuk kurikulum. Saya pernah menjadi Menteri Pendidikan.
Tak boleh kita serah kepada orang luar tentukan kurikulum kita. Ramai pegawai-pegawai pendidikan, guru-guru yang ada PhD, yang pintar, mereka pandai komputer, IT, nak serah kepada YTL dengan syarikat England pasal apa? Pasal apa? Semua YTL. Bila YTL ada pengalaman pendidikan? Bagi tahu kita. Bila dia pernah buat sekolah ke, universiti ke, pengalaman pendidikan? Nothing, zero. Tetapi Datuk Najib, bila toke-toke besar datang, ya, okey loh, okey. Ish, saya geram sungguh. Betul. Ini soal masa depan kita. 6 bilion ringgit. YTL pakar Terengganu sampai Pasir Gudang, National Grid dia kontrol. Itu pun tak selesai lagi. Beli minyak Petronas harga murah, jual dekat TNB harga mahal, untung atas angin dah berbilion. Berpuluh tahun untung puluh bilion. Kita desak di parlimen, Najib minta runding semula dengan YTL supaya kadar rendah sikit. Sampai sekarang dia tak berani runding. Saudara nak jadi pemimpin, Najib nak terus jadi Perdana Menteri boleh, tapi kena berani. Kalau tak berani, kamu undur jadi Ketua Pembangkang pula. Itu pun susah kalau Ketua Pembangkang tak berani. Ya, runding. Saya tak kata kita rampas, runding tak berani. Ini dia. Kemudian bagi pula 6 bilion ringgit kontrak. Bila kita tanya, hidup Melayu, Anwar anti Melayu, Anwar sokong Yahudi. Hari ini pula Nurul Izzah suruh Melayu murtad. Bapak engkau fitnah. Sudah tahu apa hukumnya, ya? Apa hukumnya tuduh orang murtad atau tuduh paksa orang murtad. Tapi orang UMNO ni saya beritahu, saya kesal lah sebab saya banyak juga orang UMNO kawan saya. Sampai macam itu nak pegang kuasa, fitnah orang, bohong orang, naya orang. Ada anak muda yang ada tokoh, ada keupayaan sikit, macam Rafizi di sini, dipukul setengah mati, tangkap, dera, dakwa sana, dakwa sini. Apa salah dia? Dia bongkar kes lembu kondo. Apa dia tipu ke lembu? Kes tu benar tu dia tak? Benar. Tapi dia dakwa. Apa yang Nurul Izzah kata? Dia kata tak ada paksaan dalam agama. Tapi orang Islam tertakluk pada perlembagaan Malaysia. Bila yang utusan yang jadi pejuang Islam? Dr. Mahathir pun tumpang sama. Ya, tak boleh. Kita kena jaga Islam ni. Syarikat Arak tu siapa punya? Syarikat Arak San Miguel tu siapa punya? Ya, keluarga Mahathir punya San Miguel, syarikat Arak. Itu pun kalau datang sini tu Imam UMNO, cium tangan. Ya, mana ada maruah? Cakap soal Islam, kamu tengok Tun, tengok orang bagi 20 ringgit, mana nilai agama kamu? Maruah tidak ada. Mana ada istiqamah kamu? Mana dia yang dikatakan mukmin yang qawi? Kekuatan Islam ada pada mana? Pada iman dan kepada keyakinan. Inna akramakum indallahi atqakum, pada ketakwaan. Kita kasih pada Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik kerana apa? Kerana pangkat dia, kerana beri 500, kerana media dia bohong kita. Tidak. Pada wa innaka la'ala khuluqin azim, pada akhlak, moral integrity. Sebab itu saudara, saya yakin, macam saya kata tadi, syarikat besar dahlah tipu kita bilion-bilion, bagi lagi. Saya heran sungguh. Saya tanya di parlimen, Datuk Seri Najib Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri, sila jawab. Dia tak ada. Dia kalau saya bangun dia, cium dia keluar. Ya, tapi kalau carah di Terengganu, kita lawan, mana ada Ketua Pembangkang, tidak berani. Amboi. Bila kita ada bahas, bukan budaya Melayu. Budaya Melayu apa? Baling cat. Budaya Melayu apa? Tunjuk punggung dekat ambiga. Saudara, ambiga tu Hindu, kita orang Islam. Sudah ingat orang Hindu nak hormat kita kalau perangai kita macam tu? Orang Islam ini dihormati kerana integriti dia, kerana akhlaknya.
kita tak pernah boleh dakwah. Sebab tu dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dia kena hikmah dan kebijaksanaan. Ini kat Hindu tunjuk punggung. Saya nak bas baling ni. Macam Nurulizah murtad, Rafizi berjenayah. Ini cara dia. Dia tak boleh jawab. Sebab itu saya kata Datuk Najib dia kena berani. Orang tipu kita akan mau bagi kontrak 6 bilion. Oh tak, kita nak sokong Melayu sekarang. Okey, saya mukta. Beras, saya mukta. Gula, saya mukta. Kereta api, saya mukta. Proton, saya mukta. Tanjung Pelepas Pelabuhan, saya mukta. Sinai Airport, saya mukta. Melayu lain tak, Melayu Terengganu ni bodoh semua lah. Ha? Itu Pak UMNO Terengganu hidup Melayu. Melayu mana? Yang hidup kamu, yang dapat kontrak kamu, yang dapat permit taksi kamu, yang dapat AP kamu. Ni yang ramai ni mana? Bagi tahu saya siapa dapat AP, siapa dapat permit taksi, angkat tangan. Tak ada. Yang dapat saham Bumiputera, bagi tahu. Soalnya sudah, saham Bumiputera itu untuk Bumiputera, bukan untuk pemimpin-pemimpin UMNO. Ini yang kita perjuangkan, saudara. Orang tanya, Anwar, kamu boleh cakap, mu boleh bayar, tapi mu esok jadi Perdana Menteri begitu juga. Saya nak bagi tahu, umur saya 65, nampak 45. Jangan gelak, betul. Saya dah lalui. Saya dah jadi pemangku Perdana Menteri dulu. Saya dah kena pukul setengah mati. Saya dah kena telanjang. Saya dihina tiap malam. Saya, Azizah, sekarang giliran anak. Ya. Pencen dia rampai. Saya tak mungkin. Dia ambil pencen. Saya pergi syarah mana. Hari ini, esok sepatutnya saya melepaskan Bahrain, kerana saya diminta bagi nasihat pada bank Islam dunia terbesar, Barakah Bank. Kita bagi nasihat free ke? Mari di sini ialah panas, air tak ada. Tapi kalau di sana dia bayar. Jadi sebab tu rezeki dengan Allah SWT. Saya tak nak ungkit bab itu, tetapi zalim tak boleh. Ya. Ini yang berlaku sekarang, yang saya katakan kita kena ubah. Cakap berani, guna TV3 hina orang, tapi debat tak berani. Tapi apa yang Najib buat? Dia pergi rasmikan pertandingan bahas debat antara sekolah-sekolah menengah. Boleh tak? Dalam ucapan dia, perdebatan yang sihat itu patut digalakkan. Yang kamu tak debat pasal? Kalau tak ada. Pasal dia tengok debat saya dengan Sabri Cik dulu, dia kita tak mau. Tapi tengok Obama dengan Romney 3 kali debat. Ya, biar rakyat pilih dan nilai. Ini dah maki kita boleh tiap malam, jawab tak boleh. Saudara, nak jadi pemimpin kena berani. Betul saya cakap. Ini kalau jumpa Obama takut, jumpa Syed Mokhtar minta apa pun dia bagi. Saya tanya di parlimen, Datuk Najib, saya nak tanya, tak ada Melayu lain ke di Malaysia? Gelas mana tak bagi. Tak ada Melayu lain ke di Malaysia yang layak? Saya Mokhtar seorang. Jadi saya tanya yang kedua, yang kamu takut sangat dengan Syed Mokhtar, dia minta semua kamu bagi sebab apa? Kalau dia urus baik tak apa. Dia urus gula, harga gula turun ke? Dah naik. Dia urus beras yang tanam padi di Kedah, di Perak, di Terengganu. Orang penanam padi hasilnya baik ke? Pendapatan bertambah ke? Tak. Dia untung ratus juta. Jadi sebab apa nak bagi dekat dia juga? Tak berani jawab. YTL Francisco Tele bagi lagi 6 bilion ringgit. Dia dah untung 10 bilion. Kita bayar kadar elektrik ni. Ni bayar kadar elektrik, bagi lagi pendidikan. Ni cikgu-cikgu
Tokoh-tokoh pendidik tak ada yang ada kepakaran, tak berani. Ini yang susah. Jumpa Toke takut, jumpa Obama takut, balik rumah jadi itu sebab saya katakan kena ada ketegasan pimpinan. Baik, saudara, sebab apa saya bangkitkan hari ini? Kerana ada hal, kalau kita tengok betul-betul, saya kata 8 tahun saya jaga Menteri Kewangan. Bukan nak kata saya bagus, tak. Saya pun ada. Saya bukan pakar, ya. Saya tanya nasihat orang juga. Tapi kena ingat, saya telah 2 tahun saya jadi Menteri Kewangan, saya tak hutang dah. Kerajaan Malaysia pada tahun 1993 stop hutang kepada bank negara, bank dunia. Datuk Najib hutang tambah sekarang 538,000 juta ringgit. Hidup Melayu bilion ringgit. Dia berucap belanjawan, Pakatan Rakyat tak pandai urus ekonomi, muflis, bankrupt semua, rosakkan ekonomi. Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah. Sudah, Selangor di bawah Tan Sri Khalid, wang lebih 1 tahun 2,400 juta ringgit, 2.4 bilion ringgit. Pulau Pinang di bawah Lim Guan Eng, angka terakhir lebih 2 bilion ringgit. Lebih dia belanja lebih. Sebab itu air percuma, mati dapat 2,500 ringgit, budak masuk universiti dapat 1,000, orang tua pergi jom shopping, ya. Di Pulau Pinang, wang Mali Agama untuk Islam dulu masa UMNO BN 12 juta, sekarang 64 juta. Di Kedah, dulu masa UMNO jaga balak, hasil 1 tahun 9 juta ringgit. Sekarang di bawah Ustaz Azizan Pakatan Rakyat, tanah macam itu juga, hasil 80 juta ringgit. Saudara, hilang 70 juta tu pergi ke mana? Hidup Melayu tu lah. Dia hidup 70 juta ringgit setahun, ya. Jadi saudara, ini yang kita sebut. Sebab itu ada keluar TV3, ada keluar Utusan Malaysia. Kerana media UMNO ini ingat orang Melayu bodoh. Media UMNO ini ingat dia pegang, dia kaya, dia pegang media, dia curi duit, tak ada lapor. Tapi saya yakin saudara, seperti nasihat Syekh Qardawi, Thawrah Sya'ab, bila rakyat bangkit, dia minta pertama hurriyah, kebebasan, kedua wal izzah, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan budaya, ketiga wal karamah, dia angkat darjat manusia seperti mana disebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Yang keempat wal adalah, dan keadilan manusia. Apa yang dia kempen sekarang? Ya, itulah Anwar Israel. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, negeri ini jual kepada China. Datuk Najib, dia apa lagi modal, apa Mahathir kata, dia ikut. Jadi Mahathir kata jual kepada China, dia pun jawab, ya. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan diperkudakan oleh China, terutamanya DAP. Najib debat. Kalau betul kamu dapat itu, kamu dapat. Ada bukti ini dia. Tak berani, sudah. Saya nak bagi tahu, orang Melayu majoriti, dan Terengganu memang negeri Melayu. Ada Cina sebahagian kecil di Kuala Terengganu, bandar. Saya nak bagi tahu, saya tak mau bohong. Ya, saya orang Melayu, saya orang Islam. Kalau soal bahasa, soal ekonomi Melayu, soal pelajaran anak-anak Melayu, soal kemiskinan, saya tak tahu langsung, ya. Saya sanggup dah masuk penjara kena terajang setengah mampus, saya tak tahu langsung. Soal martabatkan Islam, penghayatan Islam, saya insya Allah akan perjuangkan. Daripada saya di Universiti Melaya sampai ke ABIM, dan insya Allah saya teruskan. Bela nasib Melayu, angkat martabat Islam, tidak bermakna kita mesti hina orang lain dan tindas orang kaum lain.
Saya yakin dan saya nak bagi tahu kepada orang Melayu, kepada orang Islam, saya akan pertahankan dan tetap saya akan jamin keadilan kepada orang Cina, India, Dayak, Kadazan, semua anak-anak Malaysia.